Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus minggu depan di mana seperti biasa kami akan bariskan berita-berita yang dijangka akan mendominasi berita sama ada akhbar ataupun di televisyen maupun media sosial dan atas talian minggu depan. Dan sudah tentu sidang parlimen masih lagi hangat. Pelbagai perkara akan dibincang dan dibahaskan dan juga usul atau kertas akan dibentangkan. Dan antara yang mungkin paling menarik perhatian adalah kertas putih kesihatan. Caj RM1 yang dikenakan di klinik kerajaan masih kekal ketika ini. Bagaimanapun Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha Mustafa berkata pihaknya akan meneliti semula caj itu selepas kertas putih kesihatan ini dibentang di Parlimen kelak. Kertas putih kesihatan akan dibentangkan di sidang parlimen kali ini walaupun tiada sebarang tarikh disahkan. Zaliha berkata kerajaan membuat keputusan secara pragmatik sama ada ingin mengubah caj atau sebaliknya. Tidak dinafikan kita pun akan bentangkan nanti health white paper di parlimen selepas 13 hari bulan ini, dan semua strategi-strategi yang akan kita lihat daripada tonggak-tonggak daripada HWP ini termasuklah juga dengan pembiayaan kesihatan ini akan juga termasuk dalam semua itu. Jadi kita akan lihat satu persatu nantilah. Tapi buat setakat ini itu masih kekal. Beliau mengulas pandangan beberapa pakar kesihatan yang mengatakan caj rawatan RM1 di premis kesihatan kerajaan sudah tidak lagi mampu menanggung kos sistem kesihatan negara. Salah seorang daripadanya, pakar kesihatan awam UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman berkata banyak faktor yang menunjukkan bahawa caj tersebut perlu ditingkatkan. Katanya, ia perlu demi memastikan perkembangan teknologi perkhidmatan, penambahbaikan fasiliti serta kemudahan dan kebajikan kaki tangan kesihatan. Dan satu lagi yang akan mendominasi berita sepanjang minggu depan dan juga minggu-minggu akan datang adalah perdebatan dan juga perbincangan berkenaan dengan keputusan SPM yang baru sahaja keluar baru-baru ini. Kementerian Pendidikan akan meneliti isu seramai 14,858 orang atau 3.8% daripada lebih 388,000 calon SPM 2022 yang tidak hadir menduduki peperiksaan. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, selain penelitian, KPM juga akan mencari mekanisme yang sewajarnya untuk menyelesaikan isu tersebut. Fadlina berkata beliau percaya terdapat banyak faktor yang mengakibatkan pelajar terlibat tidak hadir menduduki peperiksaan tahun lepas. KPM sedang meneliti faktor-faktor ini supaya kita dapat kenal pasti dan membuat intervensi yang sewajarnya untuk memastikan kehadiran itu lebih baik pada tahun-tahun akan datang. Saya fikir banyak faktor. Dia bukan ada dan ia pastilah faktor yang begitu mendesak sehingga dia tidak dapat hadir untuk mengambil peperiksaan tersebut. Jadi ia perlukan penelitian. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan SMJK Kit Hua di Jalan Kuala Kedah pada Ahad. Beliau terus berharap kementeriannya diberi masa untuk meneliti perkara ini sekaligus membuat intervensi sewajarnya bagi menyelesaikan isu ketidakhadiran calon SPM ini. Ketika diminta mengulas peningkatan jumlah ketidakhadiran calon SPM 2022 berbanding SPM 2021, beliau berkata perkara ini bergantung kepada hasil penelitian yang diperolehi selepas ini. Dalam perkembangan lain, beliau berkata jumlah calon layak dapat sijil didapati meningkat apabila mencapai lebih 90% berbanding tahun-tahun sebelumnya. Dan Fadlina juga memaklumkan Kementerian Pendidikan telah menetapkan untuk terus menggunakan silibus pembelajaran sedia ada, termasuk untuk mata pelajaran sejarah. Katanya setiap silibus digunakan untuk pelajar dalam negara adalah mengikut kitaran tempoh yang ditetapkan. Malah tambahnya, kesemua silibus kurikulum terbabit juga dipantau oleh pakar-pakar bidang yang berkaitan. Dan murid-murid akan ada kitaran dia. Ya. Jadi setakat ini kita kekal dengan sedia ada sehinggalah ada kitaran itu habis dan kita akan lihat maknanya dari segi keperluan untuk semua. Ya. Dia bukan sejarah saja, untuk semua subjek sekali. Ya. Jadi dia tidak tertumpu pada itu saja. Baik, bagaimana kita meneliti analisa keputusan SPM dan juga kita mendekati isu-isu yang timbul baru-baru ini selepas keputusan SPM diterbitkan, seperti pelajar lepasan SPM yang mahu terus bekerja tanpa melanjutkan pengajian ke pendidikan ataupun peringkat yang lebih tinggi. Untuk itu, saya mahu bersama dengan Dr. Nur Hafiza Ahmad Fazil, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Prof, sebelum kita pergi kepada isu-isu yang berkait rapat dengan lepasan SPM,
seperti yang kita saksikan baru-baru ini, mereka mahu terus bekerja dan sebagainya. Kita ingin sentuh sedikit dan saya ingin dapatkan pembacaan Prof terhadap keputusan SPM 2022 ini. Rata-ratanya adalah positif, Doktor. Purata grade negara atau purata grade nasional lebih baik 4.74 berbanding 4.86 pada 2021. Lebih 75,000 calon mendapat keputusan sederhana, iaitu sekurang-kurangnya grade C untuk semua mata pelajaran. 91.6% layak menerima sijil berbanding hanya 88.1% tahun lepas, dan jurang pencapaian antara bandar dan juga luar bandar mengecil kepada 0.43 untuk SPM kali ini berbanding 0.46 pada SPM 2021. Itu antara highlightsnya ataupun intipatinya. Apa pembacaan doktor mengenai pencapaian pelajar kita dan kualiti pendidikan di peringkat sekolah menengah yang dapat kita lihat melalui keputusan SPM baru-baru ini? Okey, kita dapat lihat jurang keputusan SPM bagi bandar dan luar bandar mengecil. Dan kita dapat lihat ini adalah antara faktornya adalah akses kepada pendidikan itu sendiri. Mungkin kita dapat lihat akses kepada internet dan pengetahuan tentang maklumat-maklumat tentang SPM lebih mudah dicapai oleh pelajar sama ada di bandar dan di luar bandar, menyebabkan pelajar tiada jurang untuk mendapatkan maklumat tersebut. Dan ini membantu mereka untuk memperoleh keputusan yang baik dalam SPM pada tahun ini. Adakah doktor melihat juga faktor-faktor lain seperti batch ini mungkin kurang merasai kesan COVID-19 seperti batch sebelumnya, dan juga dikatakan ada kurikulum dan sistem baru yang baru diperkenalkan dan sudah mendapat masa untuk lebih diterapkan kepada pelajar tahun ini berbanding tahun lepas. Sejauh mana dan sebesar manakah faktor-faktor itu juga memainkan peranan dalam mencapai keputusan SPM yang lebih baik berbanding tahun 2021? Okey, bagi batch kali ini mereka diberi peluang untuk mengikuti pengajaran secara bersemuka berbanding dengan batch sebelum ini yang terpaksa melalui pelajaran atas talian, menyebabkan kurang interaksi bersama guru, kurang pendedahan yang diberikan dalam pelajaran. Tetapi pada kali ini pelajar-pelajar lepasan SPM mendapat peluang untuk belajar secara bersemuka, mengikuti kelas-kelas tambahan dan dapat membantu mereka dalam meningkatkan keputusan mereka lah dalam pelajaran. Jadi COVID-19 ni sebenarnya memberi impak yang sangat jelaslah kepada pelajar sebelum ini, tetapi sebab kita moving forward, kita pasca pandemik, kita dapat lihat pelajar lebih mempunyai peluang untuk belajar secara bersemuka, belajar bersama guru-guru, mengikuti kelas tambahan dan sebagainya. Kita gembira bahawa pencapaian keputusan SPM tahun ini bermakna tahun 2022 lebih baik berbanding tahun sebelumnya, tapi itu tidak bermakna tidak ada ruang untuk penambahbaikan, room for improvements. Betul. Melihat kepada trend keputusan SPM sejak beberapa tahun yang lepas, Doktor, apa lagi reformasi pendidikan yang Doktor merasakan patut menjadi keutamaan kepada kerajaan bergerak ke hadapan? Okey, dari segi perubahan yang kita boleh buat, apabila pelajar sekarang ni semakin ramai, kita tengok statistik pun ramai pelajar lepasan SPM memilih untuk tidak menyambung pelajaran. Okay, kenapa? Mungkin kerana mereka merasakan jika mereka meneruskan pelajaran di peringkat lebih tinggi, lebih banyak kos yang diperlukan, dan mungkin juga mereka memikirkan tentang apakah pekerjaan yang akan mereka dapat apabila mereka bergraduasi. Jadi dari segi perubahan, dari segi pendidikan yang mungkin kerajaan boleh fikirkan tentang mewujudkan lebih banyak kursus-kursus micro-credential yang membenarkan pelajar untuk mengikuti kursus dalam masa yang sama mereka boleh bekerja. Ini antara cadangan yang mungkin boleh difikirkan lah untuk meningkatkan lagi pendidikan dalam kalangan masyarakat lah. Ya, jadi kursus credential ni akan menjadi pengganti kepada ijazah sarjana muda dan sebagainya di universiti. Adakah itu yang doktor maksudkan? Maksudnya micro-credential ni dia lebih kepada kredit-kredit kecil, kursus-kursus kecil yang boleh dipilih oleh pelajar, dan sambil mereka belajar, mereka juga boleh bekerja. Jadi mereka dapat dua-dua lah. Tetapi ada juga pilihan seperti kursus-kursus bidang TVET yang membenarkan pelajar belajar kemahiran-kemahiran teknikal, vocational. Selain daripada bidang-bidang yang
kita panggil platform sedia ada untuk meneruskan pengajian seperti matrikulasi, STPM, SCAM, UPU dan lain-lain. Tapi mungkin dari segi perubahannya kita membenarkan pelajar untuk memilih kursus-kursus yang bersesuaian untuk mereka yang mereka minati, dan dalam masa yang sama mereka juga boleh bekerja, atau dalam masa yang sama mereka boleh menyambung pengajian dalam bidang yang lain. Bagaimana pula kita menguruskan aspek kos kursus-kursus sebegini, Doktor? Kerana seringkali kursus-kursus sebegini khasnya melibatkan kemahiran teknikal juga agak mahal untuk dibiayai dan ditampung oleh pelajar. Kalau ikutkan banyak institusi latihan yang memberikan peluang kepada pelajar untuk mengikuti kursus-kursus dan latihan ini, tak bolehlah kata secara percuma, tetapi ada pembiayaan dari segi pembiayaan harian dan juga makanan dan juga elau pengajar itu sendiri. Jadi pelajar perlu, lepasan SPM khususnya, perlu mencari dengan lebih banyaklah maklumat-maklumat tentang peluang menyambung pengajian dalam bidang-bidang atau kursus-kursus yang berbentuk teknikal ini. Kerana lebih banyak di luar sana, cuma kita tidak didedahkan dengan maklumat-maklumat ini. Ramai juga pelajar atau lepasan SPM di luar sana, Doktor, yang tidak anti untuk melanjutkan pengajian ke universiti. Cuma mereka ada sesuatu kerjaya yang mereka mahu kecapi. Khasnya kerjaya-kerjaya yang lebih bersifat moden seperti influencer, YouTuber dan sebagainya. Tetapi mereka merasakan bahawa tidak ada kursus atau kepakaran untuk kerjaya itu dalam silibus pengajian tinggi kita sekarang. Adakah doktor setuju dan doktor merasakan bahawa silibus pengajian tinggi kita di negara ini, baik awam maupun swasta, khasnya awam, yang mungkin kurang relevan dengan tuntutan kerja sekarang dan juga masa depan? Saya mungkin kurang bersetuju dengan statement ni, sebab kalau kita lihat dalam institusi latihan dan juga institusi awam, kita panggil institusi awam lah, institusi pengajian awam, kita dapat lihat ada banyak kursus-kursus yang ke arah teknikal. Sebagai contoh, kalau nak jadi influencer lah kan, mungkin kemahiran fotografi diperlukan. Ada kursus-kursus untuk latihan fotografi yang ditawarkan oleh institusi kemahiran. Juga kalau di universiti juga, walaupun tidaklah secara dalam silibus, kita ada belajar benda tu. Terutamanya dalam menyiapkan assignment pun, pelajar sekarang ni tugasan semua dah buat video. Jadi dengan kemahiran menghasilkan video tu, pelajar-pelajar ni dapatlah menjadi influencer. Menjadi influencer ni tak salah. Tapi apakah bentuk influencer yang kita nak jadi? Adakah influencer dari segi memberikan ilmu, maklumat kepada masyarakat untuk menjadikan masyarakat ini lebih baik, atau kita hanya menjadi influencer ke arah hiburan? Jadi ada dua bentuk influencer kan. Kita pun tengok ada ramai influencer sekarang, influencer yang jadi doktor menjadi influencer. Jadi maklumat-maklumat macam ni perlu kita dapatkan, dan jadi tugas mereka sebagai influencer untuk mendidik masyarakat. Jadi pelajar-pelajar untuk menjadi influencer boleh, tetapi dengan niat untuk mendidik masyarakat, untuk mengubah masyarakat untuk menjadi lebih baik. Ya, bagaimana pula dengan golongan yang bukan mereka nak jadi influencer sangat, tetapi mereka mereka berfikiran ia lebih baik untuk gunakan masa selepas SPM itu untuk menimba pengalaman kerja berbanding mungkin meluangkan 3 atau 4 tahun untuk mendapatkan satu lagi kelayakan atas kertas, iaitu ijazah sarjana muda. Mereka mahu gunakan 3-4 tahun itu untuk menimba pengalaman, dan jika kita ambil tempoh yang sama selepas golongan yang kawan mereka ini, rakan-rakan mereka mungkin habis ijazah dalam masa 3 atau 4 tahun, mereka sudah pun ada 3 atau 4 tahun pengalaman dalam pasaran kerja yang memberikan mereka kelebihan. Bagaimana dengan mereka ini yang lebih mementingkan experience? Okey, betul. Even kalau kita minta kerja pun dia kata perlukan pengalaman 3 hingga 5 tahun. Ya. Dan macam mana pelajar yang mengikuti pengajian tinggi nak dapatkan pengalaman tu? Ada cara dia. Cara dia adalah mengikuti latihan industri. Kalau kita lihat belajar ni memang kita belajar memanglah orang kata untuk cari kerja. Tetapi the main point adalah mencari ilmu tu sendiri. Kan? Jadi bila kita
mengikuti pengajian tinggi, kita dapat ilmu, kita dapat kemahiran, kita dapat experience juga. Sebab bila belajar Ya. Bila pelajar meneruskan pengajian di peringkat tinggi, mereka berpeluang untuk mengikuti persatuan-persatuan pelajar, juga program-program khidmat masyarakat. Mereka belajar dari situ dan pengalaman-pengalaman ini juga membantu mereka untuk mendapat pekerjaan yang baik. Ya, Doktor, pada masa akan datang. saya setuju dengan bab ilmu itu, tetapi mungkin ada beberapa pengecualian seperti yang di mana ilmu itu sememangnya boleh diguna pakai dalam pasaran kerja. Sebagai contoh, jika anda mengambil ijazah perubatan ataupun undang-undang, di mana ilmu itu sememangnya boleh apply. Tetapi kebanyakan pelajar di luar sana mungkin mereka merasakan bahawa ilmu itu walaupun penting, tetapi ia tidak boleh diguna pakai, kadang-kadang ia tidak diterima dalam pasaran kerja, khasnya mengambil kira kerja-kerja yang ada kepada mereka selepas mereka bergraduasi. Dan saya sendiri pernah melalui pengalaman ini, di mana ilmu-ilmu yang saya pelajari sewaktu universiti dulu, kebanyakannya tidak boleh diguna pakai dalam kerja saya. Bagaimana pula dengan mereka berfikiran sebegitu? Okey. Kalau cerita tentang pengalaman saya sendiri pun, saya dulu berasal dari bidang sains, masa sekolah, matrikulasi. Kemudian saya rasa saya tidak boleh pergi ke arah sciences. Bukan saya punya kelebihan ke arah sains. Jadi walaupun saya tidak lagi belajar sains untuk peringkat seterusnya, tetapi ada perkara-perkara yang ilmu-ilmu yang masih diperlukan, masih boleh digunakan lah sekarang. Even kalau nanti anak-anak nak kita ajar pun, kita boleh guna baliklah ilmu-ilmu tersebut. Tetapi seperti yang Cik Norman cakap tadi, macam mana ilmu-ilmu yang belajar di Institut Pengajian Tinggi tidak digunakan. Ya, mungkin dari segi teorinya mungkin kita tidak akan menggunakan 100%. Tetapi apa yang kita belajar daripada pengajian kita tu, kemahiran, pengalaman yang kita belajar daripada kehidupan di universiti sebagai contoh, dapat membantu kita dalam bekerja. Sebagai contoh, kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi kita belajar dalam sewaktu di pengajian tinggi. Dan kemahiran berkomunikasi ini juga diperlukan dalam bila kita bekerja dengan orang lain lah, dalam syarikat, bila kita bercakap dengan bos, kita bercakap dengan rakan sekerja, macam mana kita nak berkomunikasi dengan mereka. Dan latihan dan kemahiran-kemahiran lain lah, kemahiran personal, intrapersonal yang lain. Jadi nak kata yang walaupun kita akan bekerja lain bidang, apa yang kita pelajari di universiti tu sedikit sebanyak membantu kita dalam kehidupan kerjaya kita pada masa akan datang. Baik, Doktor, saya diberitahu kita perlu berhenti rehat seketika, tapi saya mahu sambung perbincangan ini selepas ini. Perbincangan ini agak menarik. Fokus minggu depan berhenti rehat seketika, kita akan kembali dengan Dr. Hafizah selepas ini. Kembali dalam Fokus minggu depan, di mana kita membincangkan perkara-perkara ataupun berita-berita yang dijangka akan mendominasi akhbar dan juga saluran TV dan laporan berita sepanjang minggu depan. Dan antara yang kita jangka akan terus mendominasi perbincangan sepanjang minggu depan, malah minggu-minggu selepas itu, adalah analisa keputusan SPM yang keluar baru-baru ini dan juga isu-isu yang berkaitan seperti sama ada graduan SPM ataupun lepasan SPM bernas atau tidak untuk mereka pilih terus ke pasaran kerja berbanding melanjutkan pengajian ke peringkat tertinggi atau universiti. Banyak saya sudah bincangkan sebentar tadi dengan Dr. Nur Hafizah Ahmad Fazil. Dr. Nur Hafizah adalah pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Doktor, sebentar tadi doktor sebut bahawa pengalaman, mereka yang ingin pengalaman dengan terus melompat ke alam pekerjaan ini, mereka boleh dapat perkara yang sama melalui latihan industri jika mereka melanjutkan pengajian di universiti. Tapi adakah ia benar-benar sama, Doktor? Dan adakah semua majikan ini mengambil secara serius pengalaman latihan industri universiti dalam mengambil kira pengalaman untuk mereka mengambil seseorang individu atau graduan itu bekerja? Okey, dari segi latihan industri, kebanyakan syarikat sebenarnya berminat untuk mengambil pelajar-pelajar universiti awam dan swasta untuk mengikuti latihan industri di syarikat mereka. Dan kebanyakan syarikat-syarikat ini berminat untuk mengambil dalam tempoh masa yang lama. Jadi ada program-program akademik yang mencadangkan untuk membenarkan pelajar mengikuti latihan industri dalam tempoh 6 bulan hingga 1 tahun. Dan tempoh 6 bulan hingga 1 tahun ini memberikan pengalaman yang sebenar kepada pelajar untuk
mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam bidang mereka dalam syarikat-syarikat sewaktu mereka mengikuti latihan industri. Jadi berbeza dengan bekerja terus selepas SPM, kemungkinan dari segi kerjaya berbezalah dengan bila mengikuti latihan industri. Apabila mengikuti latihan industri, pelajar boleh menjalankan pekerjaan berdasarkan apa bidang yang mereka ikuti. Okey. Bagaimana dengan aspek pendapatan, doktor? Kerana ada yang mengatakan mereka yang ingin terus bekerja ini, mereka bandingkan dengan rakan-rakan mereka yang mungkin meluangkan 3 atau 4 tahun untuk mendapatkan ijazah di peringkat tertiary atau universiti. Selepas 3-4 tahun itu, rakan-rakan mereka masih lagi bergelar fresh graduate ataupun graduan yang baru menjadi lepasan universiti. Berbanding dengan mereka pada ketika itu sudah ada pengalaman 3 atau 4 tahun dan pada tempoh yang sama itu mereka boleh menuntut gaji yang lebih tinggi kerana mereka sudah ada pengalaman 3 atau 4 tahun. Jadi bagaimana dengan aspek ini pula? Aspek ini memang sedikit kontroversial lah bagi saya. Secara personal pun saya rasakan tangga gaji yang diterima oleh graduan selepas bergraduasi di peringkat tertinggi, peringkat pengajian tinggi agak rendah berbanding dengan tahap pencapaian mereka. Perkara inilah menyebabkan pelajar tidak mempunyai motivasi untuk menyambung pelajaran kerana mereka merasakan dengan hanya kelayakan SPM sudah cukup untuk mereka mendapat pekerjaan dengan gaji yang lebih kurang sama dengan lepasan ijazah. Okay. Perkara ni sedikit kontroversial kalau kita nak bincangkan, tetapi kita mungkin boleh fikirkan bagaimana kita nak membantu graduan lepasan ijazah untuk mendapat gaji yang setara dengan tahap pendidikan yang mereka ada. Yang ni panjang lagi lah penceritaannya. Ya. Tetapi Jadi sebenarnya kita tidak boleh nafikan bahawa walaupun ada banyak kelebihan pada melanjutkan pengajian di peringkat universiti, tetapi kebimbangan segelintir lepasan SPM ini bahawa mereka mahu mengejar kenaikan gaji secepat yang mungkin bagi mereka adalah sesuatu yang juga penting untuk kita ambil kira. Terutamanya jika kita fikirkan kos sara hidup dan sebagainya. Tapi tak apa, sama ada ingin terus bekerja ataupun ingin melanjutkan pengajian ke peringkat universiti adalah bergantung kepada prioriti dan juga apa yang masing-masing mahukan. Tepuk dada tanya selera. Tetapi secara umumnya, doktor, untuk kita menutup perbincangan ini, apa yang mereka patut ambil kira sebelum buat keputusan ini? Kalau jika ada seorang lepasan SPM di luar sana masih lagi undecided, mahu melanjutkan pengajian di universiti, mahu terus bekerja, apa sahaja bidang atau minatnya, apa yang perlu dilakukan untuk memastikan segala semua sudah diambil kira untuk mengambil keputusan yang tepat dan betul? okey. Kita faham lepasan SPM ni semuanya masih remaja dan mereka sendiri masih mencari arah tuju kehidupan dengan mencari-cari kan. Okey. Semua decision, semua keputusan adalah pada individu. Individu tu lepas SPM tersebut tahu apa potensi diri, apa kelebihan diri, apa kekurangan diri, apa minat mereka. Itu antara kriteria utamalah dalam membuat keputusan. Dan ibu bapa seharusnya memberikan sokongan dan juga ada pengetahuan tentang apa opportunity, peluang-peluang di luar sana yang boleh diambil oleh anak-anak mereka, sama ada untuk meneruskan pengajian di peringkat tertinggi atau di peringkat mengambil kursus-kursus latihan vocational dan TVET atau terus meneruskan kerjaya yang diterima lah. Kalau dia apply kerja dia dapat yang itu mungkin bagi mereka lebih baik. Mereka sendiri kena fikirkan apa yang terbaik untuk mereka. Saya nak cakap mana satu yang paling terbaik tak boleh lah kan. Dia bergantung pada individu. Mungkin ada individu yang keputusan SPM tidak bagus, tetapi apabila mereka melanjutkan pengajian di peringkat STPM atau mengambil diploma, mereka dapat, dah jumpa dah kursus bidang yang bersesuaian dengan minat mereka, dengan kebolehan potensi diri, mereka dapat teruskan pada pengajian seterusnya. Tetapi jika mereka merasakan ada peluang lain yang lebih baik untuk mereka, itulah keputusan yang terbaik yang boleh mereka pilih lah. Ya, dan menarik doktor sebut bahawa mereka lepas SPM ni lah remaja, kebanyakan daripada mereka mungkin tidak lagi masih lagi mencari identiti, mereka tidak tahu apa yang mereka mahu lakukan. Saya sendiri sama, pada usia 18 tahun saya tidak pasti apa yang saya ingin lakukan, di mana minat, di mana kemahiran dan sebagainya. Tetapi akhir sekali doktor, ini adalah debat sekian lama khasnya antara pelajar dan juga ibu bapa mereka.
adakah mereka patut kejar apa yang mereka minat atau mereka patut kejar apa yang menjamin masa depan kewangannya lebih cerah? Kerana kedua-dua itu tak semestinya sama dan kadang-kadang bercanggah. Okey, bila kita kata tentang minat atau masa hadapan, memanglah orang kata masa hadapan tu yang paling utama. Tetapi kita sendiri tak boleh nak jangka apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Jika pelajar memilih kursus atau bidang yang mereka tidak minat, mereka tak ada motivasi untuk meneruskan pengajian, mungkin akan merasa stres dan akhirnya quit untuk belajar. Jadi itu pun tidak baik juga kan. Jadi mungkin bagi pelajar mereka kena fikirkan apakah yang sebenarnya mereka mahukan. Tapi macam saya cakap tadi, dengan bimbingan ibu bapa dan juga rakan-rakan, cikgu-cikgu, sebab kita tahu mereka tidak boleh lagi berfikir secara total tentang apakah decision yang terbaik untuk mereka pilih sekarang ni. Tetapi dengan melihat apakah pros and cons, kebaikan dan keburukan keputusan tersebut, mereka boleh memilihlah satu keputusan yang terbaik untuk mereka. Tetapi SPM bukanlah penghabisannya, bukan perakhirannya. SPM hanyalah permulaan. Jadi ada banyak lagi, jauh lagi perjalanan di luar sana yang mereka boleh pilih. Setuju, dan juga jika anda mungkin dapat keputusan yang kurang daripada apa yang anda mahukan, jangan putus asa kerana itu hanyalah permulaan dan kejayaan itu tidak diukur di atas kertas dalam bentuk keputusan SPM sahaja. Jadi jangan patah semangat. Terima kasih Dr. Nur Hafizah Ahmad Fazil, pensyarah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Pada anda di luar sana, apa sahaja pilihan yang anda lakukan, tepuk dada tanya selera. Ambil kira semua faktor, tanya ibu bapa dan golongan yang lebih mengenali dan juga mengetahui di samping mengambil kira minat dan juga apa yang anda mahukan juga. Terima kasih kepada anda. Kita jumpa lagi dalam Fokus Minggu depan episod seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.